Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tuan-tuan dengar lah bising kat luar ni. Dia orang buat apa? Suruh dia berhenti tu. Tahun depan dia main buat. Alhamdulillah, kita sambung semula perbahasan kita dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang menceritakan tentang sifat-sifat, ciri-ciri, tabiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah yang lepas, saya telah memberikan mukaddimah tentang bagaimana banyaknya orang menulis tentang syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada yang lebih baik ataupun lebih mendapat tempat di kalangan umat Islam melebihi apa yang telah dilakukan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang telah dihimpunkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi yang merupakan imam hadis, salah satu daripada 6 kitab hadis yang utama. Dan Al-Imam At-Tirmidzi, seperti mana yang kita tahu, telah menghimpunkan di dalam kitab ini perkara yang berkaitan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita membaca kitab ini, kita bagaikan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini Al-Imam At-Tirmidzi jadikan padanya 56 bab. Di dalamnya ada 415 hadis. Hadis-hadis yang dimulakan dalam bab yang pertama, iaitu bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa yang datang daripada hadis-hadis Nabi pada ciri diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sifat diri Nabi, kejadian Nabi itu. Bentuk baginda, rambut baginda, dada baginda, semua, rambut baginda, tinggi baginda, semua diletakkan di dalam bab ini. Kalau kita ikuti daripada bab awal sehingga 56 bab, Al-Imam At-Tirmidzi, seperti mana yang saya sebut yang lepas, menutup kitabnya dengan bab ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab dalam membawa hadis-hadis mengenai mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kalau sekiranya benar-benar kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu melihat Nabi di dalam mimpi, Nabi itu seperti mana yang telah diceritakan di dalam bab-bab yang sebelum ini. Sebab itu apabila satu orang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menyatakan, inni ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, sifli man ra'ait, kau sifatkan kepada aku siapa yang kau tengok tu, macam mana orang tu.
Lelaki ni pun mensifatkan macam mana Nabi yang dia tengok di dalam mimpi dia. Kata Abdullah ibn Abbas, "Lau ra'aitahu fil yaqadhah mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha." Jika engkau melihat dia di dalam jaga, engkau tak akan lebih dapat mensifatkan lebih daripada itu. Betul lah yang kau tengok tu. Betul lah yang kau tengok tu. Dan dengan susunan Al-Imam Tirmizi, sebelum saya pergi lagi, saya nak ulang balik, memberi isyarat kepada kita bahawasanya sesiapa yang nak bermimpi Nabi, aku telah bagi tahu ciri-ciri dia. Jika orang yang kau mimpi itu tak sama seperti mana yang ada di dalam ciri-ciri yang disebut ini, maka engkau bukan bermimpi Nabi SAW. Seakan-akan begitu. Yang kedua ialah, kalau kita lihat kepada Nabi SAW, hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Tirmizi dalam kitab, kita lihat keajaiban sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu mereka mensifatkan Nabi, begitu detail mereka tengok Nabi. Nabi berjalan, pakaiannya, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia bercakap, kenderaan-kenderaannya, apa nama untanya, apa nama senjatanya, bagaimana bila dia duduk, bagaimana ketika beliau menangis, bagaimana ketika beliau makan. Didetailkan sifat seorang insan. Tidak ada di dalam mana-mana agama, tak ada dalam mana-mana agama yang boleh mensifatkan tentang diri pengasas agama mereka lebih daripada orang Islam mengetahui tentang Nabi mereka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat disifatkan bagaimana rupa Jesus. Kita percaya tentang Nabi Isa, tapi tak ada. Sebab tu Jesus ada rupa orang putih, ada rupa orang India, ada rupa macam-macam. Ikut gereja. Di mana gereja itu berada? Jesus Bani Israel. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan. Dan apabila orang mensifatkan seseorang dengan begitu detail, tandanya apa? Tandanya sahabat begitu mengambil berat tentang Nabi mereka. Hadirin dan hadirat dan penonton sekalian, kita kena tahu zaman ketika sahabat duduk bukan seperti zaman kita ni. Ada kamera, ada media sosial, ada orang bermacam-macam idola orang dalam dunia ni sifatkan itu dan ini. Zaman itu ialah zaman yang tidak ada semua peralatan. Tak ada pun untuk pelukis melukiskannya dengan begitu detail seseorang. Tetapi hadis-hadis Nabi SAW, kita akan lihat keajaiban bagaimana sahabat mensifatkan Nabi SAW. Setiap mereka menceritakan Nabi pada mata mereka, walaupun kadang-kadang tu dia berbeza disebabkan seseorang tu tengok. Dia tengok Nabi disifatkan di sudut dia. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW nanti kita akan tengok bahawasanya macam mana mereka nak sifatkan. Bukan mudah bagi mereka untuk melihat Nabi. Sahabat radhiyallahu anhu menyatakan mereka tidak mampu, la yastati'u ahadun an yanzura ilaihi haibatan lahu. Tak mampu satu orang nak tengok kat Nabi kerana haibah Nabi itu, kegerunan kepada Nabi itu. Allah campakkan di dalam jiwa manusia. Tapi mereka sifatkan apa yang mereka sempat melihat Nabi ketika Nabi berada dalam majlis, ketika mereka berada bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara menyebabkan kita sayang pada satu orang. 3 perkara. Pertama,
siapa-siapa saja, pertama kita jadi jatuh cinta pada orang tu kerana kecantikan luaran dia. Tengok gadis itu begitu cantik, terus kata, oh, I fall in love. Aku jatuh cinta. Sebab apa? Tak ada kita kenal dia, tak ada dia kenal kita, tak ada dia buat baik apa kita, tapi kerana terlalu cantik. Demikian juga mungkin wanita, kerana kagum dengan satu orang lelaki handsome kepada mata dia, terus dia jatuh cinta. Itu satu sebab manusia jatuh cinta. Tengok-tengok gambar, jatuh cinta. Sebab apa? Handsome sangat, cantik sangat. Kedua, manusia mencintai orang lain disebabkan kerana kebaikan akhlak orang tu. Dia taklah handsome, dia taklah cantik, tapi dia baik. Mungkin dia tak baik pada kita, tapi terkenal dia baik, suka menolong orang, cakapnya baik. Jadi kita pun rasa sayang kat dia. Dah dua. Ketiga, kita rasa jatuh cinta ataupun sayang pada satu orang ialah kerana orang tu ada buat baik dengan kita. Mungkin dia tak buat baik dengan orang lain, tapi dia buat baik dengan kita. So kita sayang kat dia. Pasal apa awak suka sangat kat dia ni? Dia buat baik kat aku, dia jasa kat aku. Tiga hal ni menyebabkan manusia sayang kepada pihak yang lain. Bukan manusia lah, siapa-siapa saja. Tiga-tiga hal ini ada pada Nabi SAW dalam kitab ni. Kita akan baca pertama, kita akan tengok keindahan ciptaan rupa bentuk Nabi SAW, rupa paras Nabi. Yang kedua, kita akan lihat keindahan akhlak baginda. Yang ketiga, kita akan dapati kebaikan yang telah baginda curahkan kepada hidup kita ini. Sebab itu, tidak sama orang-orang yang mengamalkan sunnah kerana mencari sekadar cari pahala, mengamalkan sunnah, dengan orang yang mencari pahala tetapi hatinya dipenuhi dengan sangat sayangkan Nabi SAW. Seakan-akan Al-Imam Tirmizi menyatakan, kalau betul-betul awak dah dengar sifat Nabi, tahu syama'ilnya, ciri-ciri sifat tabiatnya, berakhirlah awak dengan bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, seperti mana pengakhiran kitab ini. Seakan-akan ia memberikan satu harapan kepada kita, berharap kita untuk bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Di dalam banyak hari-hari yang kita tidur, amatlah wajar untuk kita berharap pada suatu waktu yang kita tidur, kita melihat Rasulullah SAW. Dan inilah hal yang akan kita bacakan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang rajin dengar lagu tu, Sallu ala khairil anam, kan, Sallu ala khairil anam, Mesir kan menyanyi. Ada 4 bait syair yang dinasabkan, yang disandar kepada Hasan bin Sabit, walaupun ada perbincangan. Setengah orang ni dia sensitif, dia kata, oh tak patut sebutkan Nabi macam tu, itu berlebih-lebihan. Saya ingat kadang-kadang ada orang yang nasabkan diri mereka kepada Salafi ataupun semua, mereka ini berlebih-lebihan di dalam menolak kata-kata yang indah pada Nabi. Selagi kata-kata itu tidak kepada merosakkan akidah dan seumpamanya, memuji Nabi, ia patut diterima atau tak patut untuk dibantah. Apa dia kata dalam kata-kata tu? Wa ahsanu minka lam tara qad ainai. Kan tu dengar kan? Nah, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u.
lebih cantik daripadamu, mata sama sekali tidak pernah lihat. Lebih baik, lebih indah daripadamu, mata sama sekali tidak melihat. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Lebih cantik daripadamu tidak pernah dilahirkan oleh wanita. Yang ni tak ada lah dunia ni mana-mana orang yang lebih indah daripada itu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan terlepas daripada segala keaiban. Setengah orang dia bantah, dia kata mana ada Nabi terlepas, manusia semua khata'. Dia tak faham maksud. Dia kata Nabi pun lapar, itu tabiat. Kullu aibin, aib yang ada pada manusia. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau itu diciptakan seperti mana yang engkau mau. Tak apa, ini bukan hadis Nabi, ini syair. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia menyebut tentang Nabi SAW, dia cerita tentang Nabi. Dia kata wa kana khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu min akmali surah min akmali suwar wa atammiha wa ajma'iha li mahasinid dalatal ala kamali. Dia kata kejadian Nabi, gambaran Nabi SAW sesempurnanya dan paling wa ajma'u lil mahasin, yang paling menghimpunkan segala kebaikan, adalah ala kamalihi, yang menunjukkan kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari itu kita telah baca hadis ni. Cuma saya nak terima kasih kepada Ustaz Wafiq. Saya sampai pagi ini tak saat sebelum mai kuliah, saya tengok dia edar risalah ni. Saya masa nak datang pun duk cari nak terjemah ni, duk cari terjemahan, siapa ada buat terjemahan. Ada tuan-tuan beli buku, saya tengok ada terjemahan, saya tak pernah tengok. Tapi saya tengok Ustaz Wafiq terjemah, saya tak baca lagi, tapi saya tengok 2-3 ayat ni, saya rasa ini terjemahan yang mungkin baik juga untuk tuan-tuan ada. Terima kasih banyak Ustaz Wafiq. Ini adalah satu usaha. Saya harap setiap kali kuliah saya dia terjemah, lama-lama sempurna terjemahan Ustaz Wafiq, boleh dicetak lah buku Ustaz Wafiq ni. Ini dia terjemah sudah 6. Oleh kerana dia dah terjemah dah, saya baca sikit hadis Nabi SAW. Hadis ni yang pertama, dulu kita dah baca, saya baca sambil lalu untuk saya baca hadis yang berikutnya, bagi menghargai apa yang Ustaz Wafiq terjemahkan. Sanad hadis itu yang pertama dulu saya tak baca. Haddatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id, saya dah hurai sanad dia. Tapi hadis Anas yang lepas, saya bagi tahu Anas bin Malik, dia duduk dengan Nabi SAW ketika umur dia sekitar 10 tahun. Dan dia khidmat dengan Nabi pada hari-hari yang awal, apabila Ummu Sulaim membawa dia kepada Nabi SAW, ibunya Ummu Sulaim. Anas ni kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Hari itu tuan-tuan mungkin terlepas, saya ini Ustaz Wafiq dah terjemah, tuan-tuan tengok. Jangan bagi hilang pula kertas ni. Setiap kali datang nak dapat yang baru susah. Rasulullah bukanlah orang yang terlalu tinggi. Hari itu kita dah syarahkan. Wala bil qasir, dan baginda bukanlah orang yang terlalu pendek. Hadis ni Anas nak cerita Nabi ni kalau kita tengok bukan terlalu tinggi. Maksudnya bukan kalau Nabi duduk dalam satu majlis tu orang nampak Nabi terlalu tinggi. Tinggi, siapa yang tinggi tu? Oh, Nabi. Tak, Nabi lebih kurang orang Arab yang lain. Cumanya hadis-hadis yang lain daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat menunjukkan sedikit Nabi ni dia cenderung kepada tinggi. Kalau dibandingkan orang lain tu, bukanlah di kalangan yang pendek-pendek, ataupun yang dia Nabi bukan pendek, bukan juga tinggi, tapi bukan yang sedang biasa. Sedang Nabi ni, maksud sederhana ni, sedikit tinggi. Sedikit tinggi. Tengok sahabat sifat. Wala bil abyadil amhaq. Hari itu kita dah terjemah dan Ustaz Wafiq terjemah di sini. Kulitnya tidak putih pucat.
Benar. Tidak, bukan putih pucat dan tidak sawa matang. Wala bil adam. Wala bil adam ni maksudnya Nabi SAW. Bukanlah Adam ni yang ni sawa matang ataupun lebih kurang hitam manis. Nabi ni bukan hitam manis, bukan kulit sawa matang. Tidak juga putih. Putih kena al-abyadul amhaq. Putih pucat ni dia nak jadi macam orang sopak. Dan hari itu kita bagi tahu bahawasanya putih kuning untuk wanita dan putih merah untuk lelaki, yang merupakan ciri kulit yang cantik. Wala bija'dil qatat. Dan Nabi SAW rambutnya tidak terlalu kerinting. Yang ni rambut Nabi bukan terlalu kerinting yang kasar. Kita akan tengok dalam hadis Nabi, rambut kadang-kadang dia kerinting sangat, dia kasar. Kerinting ni macam terlalu ikal yang kasar. Dia kata Nabi tidak terlalu kerinting. Dan rambut Nabi satu lagi dalam hadis kita akan tengok nanti, Nabi bukan rambut kasar, tapi tak pula terlalu halus sampai bila angin datang nampak rambut halus macam rambut orang dah cukup usia tua. Rambutnya sederhana. Wala bisab. Dan Nabi tidaklah juga rambutnya lurus, yakni sedikit ikal, bukan terlalu lurus rambut Nabi SAW. Ba'athallahu ta'ala ala ra'si 40 sanah. Nabi Allah Ta'ala menghantarnya, Ustaz Wafiq terjemah sini, baginda diutuskan oleh Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Yang ni muttafaq, sepakat semua ulama bahawasanya Nabi pada usia 40 tahun mendapat wahyu menjadi Rasul. Tak ada khilaf 42, 43, tak ada. Sepakat. Fa aqama bi Makkah 10 sinin. Baginda menetap di Mekah selama 10 tahun. Ini akan menimbulkan perbincangan di kalangan para ulama, kerana kenapa dia sebut 10 tahun sedangkan kita tahu di Mekah Nabi berapa? 13 tahun. Wallahu ta'ala alam. Ulama-ulama syurah mereka banyak alasan untuk membela Anas. Sebahagian besar, kebanyakan mereka kata ini cakap bukan Anas tak detail, tapi cakap biasa, 13, 10 sana, 10 sini. Macam itulah. Genapkan, sebutkan angka genap. Kerana dia sebut, dia kata wabil madinati 10 sinin, selama 10, dan di Madinah selama 10 tahun. Di Madinah selama 10 tahun. Di Madinah selama 10 tahun, artinya kalau di Mekah 10, di Madinah 10, berarti Nabi diutus menjadi Rasul selama 20. Sedangkan kita semua tahu di Mekah selama 13. Sama ada kerana Anas hanya nak bundarkan angka itu, ataupun kerana Anas ni muda. Anas bersama dengan Nabi ni di Madinah. Wallahu ta'ala alam. Mereka kata tak, ini biasanya orang Arab macam tu lah, dia tak mau pecahkan, dia sebut secara umum. Tetapi itu yang Anas sebut, kerana Anas sebut wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sanah. Dan Allah, baginda diwafatkan oleh Allah dalam usia 60 tahun. Dan kita tahu baginda wafat pada usia 63. Mereka kata ini sekali lagi Anas bundarkan angka. Maksud cakap 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, umur 60 tahun wafat, dengan tak mendetailkan. Alasan mereka untuk menafikan Anas tidak mendetailkan, kerana dalam hadis ni, hari itu kita baca, Anas menyebut walaisa fi ra'sihi lihyat wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Tidak dalam baginda, dalam keadaan tidak sampai 20 uban yang terdapat di kepala baginda. Maksudnya Anas ni, dia duduk dengan Nabi, dia tengok Nabi SAW, dia kata tak sampai 20 uban Nabi. Ada riwayat yang dia sebut tak sampai 18 ataupun 17 uban Nabi. Ada dua-dua riwayat. Tuan-tuan, yang ni uban ni sama ada di kepala Nabi ataupun di
janggut Nabi. Maksud Nabi wafat, tak sampai. Masa bila Anas kira, Allah Ta'ala alam. Tadi kita sebut sahabat kata nak tenung Nabi tak boleh. Haibatallah. Haibat Nabi tu nak tenung tak boleh. Tapi tuan-tuan, besar mana cinta sahabat pada Nabi. Sampai rambut dia pun ditengok. Berapa rambut kat kepala Nabi kita ni. Maksudnya sayang yang meliputi perasaan mereka. Zaman dulu bukan ada zaman idola-idola ni. Bukan ada zaman media sosial untuk update dalam Facebook. Aku hari ni tengok uban Nabi. Siapa-siapa nak ambil gambar dengan aku yang kena tengok Nabi. Tak ada. Kesemuanya itu ialah manifestasi daripada sayang mereka kepada Nabi SAW. Sampai kira rambut di kepala Nabi. Uban di janggut Nabi. Ini juga menyebabkan para ulama berbahas tentang hadis Nabi kata sayyibatni Hudun wa akhawatuha. Telah mengubankan aku, sayyibatni Hudun wa akhawatuha, telah mengubankan aku Hud dan surah Hud dan akhawatuha. Sedangkan Nabi Anas kata rambut kepala Nabi tak lebih daripada 20. Dalam riwayat Nabi kata kepala Nabi telah uban disebabkan surah Hud. Sebab Ibn Abbas meriwayatkan hal ini dan menyatakan antaranya sebab dalam surah Hud antaranya fastaqim kama umirt, beristiqamahlah kamu seperti mana kamu diperintahkan. Menyebabkan sebahagian para ulama memahami maksud uban pada Nabi ini bukan uban naik ke kepala, tapi mematangkan Nabi, mendewasakan Nabi. Surah tu maksudnya ni aku jadi tua lah dengan surah ni. Yang ini satu perjuangan, satu tanggungjawab yang getir daripada surah tu. Hadirin yang dirahmati Allah, bila kita tengok apa yang rambut Nabi ni, orang kata hang ni uban banyak, fikir banyak orang. Nabi fikir lagi banyak, tapi tahu uban. Ni kurniaan Allah pada Nabi, menunjukkan sabat, kukuh. Dan satu lagi adalah kejadian yang telah Allah tetapkan pada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca hadis yang berikutnya. Terima kasih Ustaz Wafiq tolong terjemah ni. Boleh kita ambil manfaat. Hadis berikutnya, haddatsana Humaid bin Mas'ad Al-Basri. Qala haddatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi an Humaid an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bil-tawil wala bil-qasir. Hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabt asmar al-lawn idza masya yatakaffa'u. Hadis dari haddatsana, telah menghadiskan kepada kami, yakni telah menghadiskan kepada kami ni siapa? Kami siapa? Kami tuan-tuan ke? Al-Imam Tirmizi lah. Pasal kitab ni Imam Tirmizi. Saya pernah ada pelajar buat master dalam hadis. Semua kitab dia terjemah haddatsana telah menghadiskan kepada kami. Saya tanya kami siapa? Kepada kita dia tahu. Saya kata you buat hadis ni. Bukan pada kita. Bila pula rawi tu cerita kat entah. Sebab tu sebenarnya kalau nak baca kena takdir qala al-Imam Tirmizi Abu Isa Muhammad bin Surah bin Isa At-Tirmizi haddatsana, telah berkata Imam Tirmizi. Imam Tirmizi cerita kat kita, telah menceritakan, telah menghadiskan kepada kami. Dan saya telah sebut dalam kuliah yang lepas
ulama-ulama hadis ni dia ada sedikit bezakan di kalangan mereka, walaupun standard lebih kurang sama, haddatsana, akhbarana, kan, telah mengkhabar pada kami, menghadiskan pada kami. Nanti kita akan jumpa juga mengkhabar, menghadis. Haddatsana bermaksud syekh baca hadis, dia dengar. Akhbarana bermaksud murid baca hadis, syekh dengar. Hadis syekh lah. Kalau maksudnya kalau orang tu pergi baca hadis di depan Imam Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, kalau kita ada kitab ni, kita pergi baca kat Imam Tirmizi, jadi maksudnya akhbarana maksudnya telah mengkhabar pada kami Imam Tirmizi, ya. Dan saya telah bahaskan dulu, ada perbezaan sedikit di kalangan ulama, ada yang membedakan. Mereka kata mana lebih kuat, haddatsana ke akhbarana? Macam tuan-tuan duduk dalam majlis ni, hari tu saya bagi tahu. Saya suruh tuan-tuan baca hadis, saya dengar ke? Saya baca hadis, tuan-tuan dengar ke? Lebih kuat. Lebih kuat ni lebih mengelakkan salah. Saya baca, tuan-tuan dengar. So, guru tuan-tuan baca, tuan-tuan dengar. Tuan-tuan tengok, betul ke hadis ni aku tulis? Satu lagi, tuan-tuan baca, kita baca hadis, bagi guru kita dengar. Hadis guru kita lah. Hadis riwayat dia. Dulu sebab tu Imam Syafi'i bila dia pergi kepada Imam Malik, dia hafal Muwatta tu, dia baca balik tu, maksud dia nak pastikan dia ambil daripada Imam Malik. Sebahagian mereka kata kalau anak kita baca guru dengar lebih, kerana guru akan tahu kalau kita, dan kita akan tahu salah je guru betul, bukan macam tu bacaan dia. Sebahagian kata kalau guru baca kita dengar lebih kuat kerana kita tahu yang mana yang kita baca. Tapi sebahagian kata kalau kita baca, dia kata mungkin kita baca silap, guru tak betul, dia ralit dengan apa. Tak pentinglah perbahasan lah. Yang pentingnya saya rasa kalau kita baca dalam majlis, kita baca depan guru kita lebih berhati-hati. Kalau salah, guru akan perasan, dia akan perbetulkan. Walau macam mana pun, dari segi umum, lafaz-lafaz ini diterima sebagai lafaz-lafaz yang menunjukkan ittisal, menunjukkan bersambungnya sanad. Haddatsana Humaid bin Mas'an al-Basri. Ada tak? Tengok tak? Maksudnya dia ini adalah seorang yang siqah daripada Basrah, guru al-Imam Tirmizi, iaitu Humaid bin Mas'an. Haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi. Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab As-Saqafi. Abdul Wahhab As-Saqafi ini cerita pada siapa? Ni tuan-tuan baca hadis ni, Sekali lagi, man haddatsana. Dalam Ustaz Rafiq ni dia tak terjemah, tuan-tuan kena tengok di yang Arab. Telah menghadiskan kepada kami Abdul Wahhab As-Saqafi. Hadiskan pada siapa? Pada siapa, tuan-tuan? Jawab, pada siapa? Bukan pada Imam Tirmizi. Pada siapa? Pada guru Imam Tirmizi lah. Nanti kita akan jumpa dalam hadis kalau dia ada huruf ha, dia panggil ihal, tahwil. Ha mungkin akan maksud pada rawi yang sama. Tapi maksudnya begini, Humaid bin Mas'ad menyatakan telah Imam Tirmizi kata Humaid bin Mas'ad hadis kepada dia. Humaid bin Mas'ad kata telah baca hadis ni kepada dia Abdul Wahhab As-Saqafi. Supaya tuan-tuan biasa dengan sanad ni. Abdul Wahhab As-Saqafi ni salah seorang tokoh Basrah, alim besar di Basrah. Semua orang sepakat siqah. Siqah ni trusted, dipercayai, reliable, riwayatnya boleh diambil. Di dalam kitab hadis, nama-nama orang ni semua banyak. Nama dia, lahir di mana, kat mana, dia pergi, siapa dia, guru dia. Semua nama-nama ni ada dalam kitab hadis. Kitab rijal. Kenapa ada? Nak check boleh dipercayai ataupun tak. Nak check dia hidup bila, mati bila. Nak check dia berjumpa ataupun tak dengan rawi yang sebelum. Nak check keadaan dia macam mana dalam riwayat. Macam rawi kita yang kita ni, Abdul Wahhab As-Saqafi ni, ulama hadis kata 3 tahun sebelum dia meninggal, dia berlaku ikhtilat, keliru dalam riwayat. Dia tu siqah, tapi pada hujung dia, umur dia sebelum nak meninggal, 3 tahun sebelum nak meninggal, dia ada keliru dalam riwayat. Macam mana mereka tahu? Mungkin haji kita tanya macam mana mereka tahu? Mereka tahu melalui anak murid yang riwayat daripada dia.
Bila anak murid awal riwayat, kemudian anak murid lewat yang riwayat, bila nampak dia dah bagi hadis tak sama macam dia sebut masa dia muda dulu, mereka dah boleh tahu dia dah keliru. Dia dah keliru. Dan mereka akan catatkan. Demikian halusnya ulama-ulama hadis untuk memastikan sesuatu riwayat sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Humaid, daripada Humaid, ada Humaid. Tuan-tuan tengok tu, tengok tak? Tuan-tuan nampak? Tengok perempuan. Ada teks An Humaid, daripada Humaid. Humaid ni ialah Humaid At-Tawil. Humaid At-Tawil, tawil dalam bahasa Arab maksud tinggi. Tapi Humaid ni tak tinggi. Pasal orang panggil dia tinggi? Sebagai orang kata dia tawil ni, tinggi pun boleh maksud, panjang boleh maksud. Sebagai orang kata dia tangan dia panjang, bukan tangan panjang mencuri. Dia Humaid ni salah seorang daripada Humaid At-Tawil, salah seorang daripada anak murid Anas. Salah orang murid Anas. Dia siqah, dipercayai. Sebahagian orang kata orang panggil Humaid At-Tawil bukan kerana dia tinggi, tapi kerana dia ada jiran yang rendah. Nak beza dia dengan jiran yang rendah tu nama Humaid juga. Humaid Al-Qasir ni Humaid At-Tawil. Tak pentinglah orang kata dia Humaid At-Tawil. Dia ada masalah dalam Humaid At-Tawil ni. Satu masalah dia ialah, tuan-tuan dengar kuliah ni dia berat sikit lah, tapi tuan-tuan kena follow. Lama-lama tuan-tuan akan faham. Salah satu masalah Humaid ni, dia tadlis. Tadlis ni dia skip, tak mau bagi tahu rawi yang sebenar. Macam ni. Tadlis ni banyak sebab. Tapi saya nak cerita banyak-banyak sekali tuan-tuan tak faham. Saya cerita yang ni dulu, tadlis Humaid tu. Tuan-tuan main mengaji, nak pergi faham kat tuan-tuan. Tuan-tuan datang belajar, sama-sama kelas, ada 10 orang belajar. Guru mengajar, guru hadis mengajar. Tiba-tiba satu hari, ada 5 hari tuan-tuan ponting kelas. Jadi bila tuan-tuan ponting, hari guru tu berbaca hadis, tuan-tuan tak ada. Betul tak? Jadi bila tak ada, macam mana nak tahu hadis tu? Tuan-tuan akan tanya kawan lah, kemarin hadis apa? Dia pun bagi tahu hadis tu. Dia ni bagi tahu hadis tu, kita tanya. Tapi bila tuan-tuan nak, seseorang rawi tu dia nak pergi riwayat balik pada orang, dia tak cerita kata dia ambil hadis tu daripada kawan dia. Dia sebut terus daripada guru dia. Dia skip nama. Faham tak? Tuan-tuan dapat ikut saya ni? Sebab apa dia skip nama? Kadang-kadang banyak sebab lah manusia ni. Kadang-kadang dia rasa macam nampak sangat lah dia ponting, kan? Ataupun kadang-kadang tak standard lah, dia rasa dia nak murid guru tu pergi ambil kat kawan-kawan saja. Kenapa tak pergi ambil kat guru tu terus? Secara guru tu terus, secara langsung. Jadi mereka skip. Skip ini nama dia tadlis. Tadlis ni banyak sebab yang lain. Saya buat satu contoh dulu. Ni satu tadlis ni banyak, sehingga ulama hadis ada kitab nama Asmaul Mudallisin, senarai rawi-rawi kaki tadlis. Pasal apa dia skip tadi? Apa masalah bila skip? Tak bagi tahu nama sebenar. Masalahnya ialah bila kau tak bagi tahu siapa yang sebenar kau ambil, kau terus tahu bagi tahu kat guru dia tu siqah, kuat, teguh dalam riwayat. Tapi anak murid dia mungkin tak. Betul tak? Mungkin anak murid yang dengar tu silap. Ataupun tak cukup hafalan dia, atau tersalah dalam hafalan dia. Kau ambil melalui dia, kau tak bagi tahu nama guru. Membahayakan hadis. Boleh menyebabkan guru riwayat lain, kau bagi tahu lain. Sebab apa? Kau bukan ambil daripada guru, kau ambil daripada kawan kau tu. Tuan-tuan faham maksud saya? Ini masalah dengan tadlis. Walaupun tadlis ni boleh kata dibuat oleh ramai, jarang rawi yang terlepas daripada tadlis. Jarang rawi terlepas daripada tadlis.
Cuma bila tadlis, dia tak boleh kata haddatsana, menceritakan pada kami, pasal tak cerita pada dia, betul tak? Kalau dia kata haddatsana guru dia, yang tu dia jadi pembohong. Terus nama dia potong, kau pembohong, kau tak dengar. Jadi untuk mengelakkan dia berbohong, dia tak kata haddatsana, dia kata apa? An. Daripada betul lah, memang daripada, tapi dia tak bagi tahu daripada dia tu betul, tapi melalui siapa dia tak bagi tahu. Tuan-tuan faham ni? Boleh tangkap ni? Dia mengaji macam tu lah. Dengar, kalau tak faham tuan-tuan buat macam ni, pening saya. Kita mengaji bukan cepat habis, kita mau faham. Okey, Humaid At-Tawil dia ada masalah ni. Masalah suka tadlis. Cumanya hasil daripada semakan al-hadis. Nama orang yang dia selalu duk skip tak bagi tahu ni, nama dia adalah anak murid Anas yang paling popular. Bukan paling, antara yang sangat popular lah, iaitu Thabit Al-Bunani. Semua orang tahulah Thabit Al-Bunani. Sebut Anas dia, orang tahu Thabit Al-Bunani. Biasanya kalau dia sebut An tu, kadang-kadang dia skip nama. Pasal Thabit ni kira satu perguruan dengan dia lah. Dia duk skip nama Thabit ni. Mungkin dia tak mau sebut nama Thabit, dia terus nak sebut nama Anas. Kerana Humaid anak murid Anas, Thabit juga anak murid Anas. Kadang-kadang Humaid dia tak sempat ambil daripada Anas, dia ambil daripada Thabit. Dia tak kata, sepatut dia kata haddatsani Thabit an Anas, qala Anas, telah mencerita padaku Thabit, berkatalah Anas bin Malik. Sekarang dia tak kata Thabit ni, dia tak sebut Thabit, terus dia kata Anas bin Malik, guru dia. Dari segi ulama hadis, kalau kita tengok, dia tak jadi masalah sebab zaman dia sama, perguruan dia pun sama. Cuma dia ada masalah skip ni. Yang ini tuan-tuan tahu, ada banyak isu yang kita akan tengok. Itu juga isu dalam kitab Al-Um dan riwayat Imam Syafi'i, apabila dia kata haddatsani man asiqu bihi, telah menceritakan padaku orang yang aku siqah dengannya. Yang ni kita nak tahu siapa dia yang orang dia siqah ni. Ulama hadis panjanglah masalah ni. Ini satu ilmu yang bahar. Tuan-tuan akan, siapa belajar hadis akan begitu menikmati ilmu ini. Okey. Balik pada Anas. Balik kepada siapa ni? Humaid At-Tawil. Tuan-tuan tahu, antara isunya Humaid At-Tawil, apabila ada riwayat dia daripada Anas yang lain daripada semua anak murid Anas yang lain. Thabit, daripada Ishaq, daripada beza. Apa dia? Antaranya semua kata Nabi tak jahar bismillah. Humaid kata Nabi jahar bismillah, menyanggahi riwayat Thabit, menyanggahi riwayat yang lain. Itu dia kata daripada Anas. Dia ambil daripada siapa? Mungkin dia keliru, walaupun dia siqah, tapi kerana majoriti tidak dapat bersama dengan riwayat dia dianggap tidak kukuh oleh sebagian ulama. Tak apa. Dalam hadis ni tak timbul masalah oleh kerana kita kenal Thabit. Macam ni nak bagi faham pada tuan-tuan. Ni teknikal sikit mengaji ni. Kita tahu dia ni suka skip nama, dia tak bagi tahu siapa dia. Macam ni nak mudah buat benda material untuk tuan-tuan faham. Ada satu orang ni, dia tak bagi tahu kita siapa dia. Dia duk ada duit ni, dia ambil duit ni daripada mana? Tengok-tengok ada duit. Anak kita dia ada duit. Beli mana? Ada duit ke? Ada. Kita heran. Dia ada duit. Besok kita suruh ni, dia pergi beli lagi. Ada duit. Ada duit. Kalau kita tak tahu daripada sumber mana duit tu dia ambil, kita ragu-ragu tak? Ragu-ragu lah dengan dia. Anak aku ni ambil duit mana? Kita risaulah. Dia curi ke? Dia ambil duit aku ke? Tapi bila kita pergi selidiki anak kita, tiba-tiba kita dapati rupanya atuk dia selalu bagi duit ke dia.
Faham tak? Jadi bila dia kata ada duit, ada duit, pergi ya. Kita tak tanya sebab apa? Sebab kita tahu dia kalau ada duit siapa bagi? Atuk dia bagi. Humaid ni nak bagi faham. Orang tahu kalau dia buat tadlis ni, kebesar kemungkinan dia ambil daripada Sabit Al-Bunani. Oleh kerana Sabit Al-Bunani tidak ada masalah, bukan rawi yang tidak siqah, rawi yang dipercayai. Oleh kerana datuk dia duit halal macam tadi, oleh kerana Sabit tidak ada masalah, riwayat Humaid walaupun dia anah, dia an ni yang kita risau. Bila dia kata an tu, bila dia kita tetap menerima riwayat Humaid. Tuan-tuan boleh ikut kan ni? Saya takut. Okey, boleh tak? Tak apa lah, kita mengaji ilmu hadis dalam masjid. Walaupun ni kan, lama-lama kita faham teknik. Dia ini ilmu ijtihad. Semua ilmu logik, ilmu logik semata-mata. Di dalam periwayatan, dia bukan ada nas hadis ke apa. Ilmu logik. Macam mana hadis diriwayatkan. Okey, tak apa. Kata dia an Anas, dia ambil daripada Anas. Humaid ni anak murid Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Qala, cerita sanad sampai habis waktu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca Ustaz Wafiq buat ni. Rasulullah ni dia kata apa dia? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Ustaz Wafiq terjemah di sini adalah seorang yang punya tubuh yang sedang. Rab'ah ni maksud begitu sedang. Maksudnya tak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tuan-tuan, kita akan dapati dalam semua sifat Nabi SAW, semuanya tawassut, semuanya di pertengahan. Sebab tu agama Nabi ini ialah agama yang wasit, agama yang pertengahan, awsatuha, yang paling pertengahan. Tu kita dulu pernah duduk kempen Islam wasitiyah. Wasit, yakni pertengahan. Hatta Allah takdirkan diri Nabi itu pun pertengahan. Dia tak terlalu tinggi, walaupun dia sedikit tinggi, tapi macam kebanyakan orang, tidak terlalu rendah, tak terlalu gemuk, tidak juga terlalu kurus. Kulitnya tak terlalu putih, tidak juga sampai terlalu gelap ataupun sawo matang ataupun hitam manis. Rambutnya tak terlalu kerinting, tidak juga terlalu lurus. Allah jadikan seindah-indah ciptaan, kata Ibn Taimiyah rahimahullah. Coba kita sambung bacaan dia. Laisa bitawil, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, tidak terlalu rendah. Hasanal jismu, elok jisimnya. Bila orang tengok tu, tak ada benda nak komplain. Nak kata dia ni okey tapi nampak macam gempai sikit. Tak ada. Dia ni okey tapi nampak macam dada tu terlalu sikit. Tak. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Bukan hadis lah tu, kan? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin tadi. Kan? Engkau diciptakan terlepas daripada segala keaiban. Tuan-tuan, teks ni 1400 tahun teks diwarisi oleh orang Islam, bukan dari segi pada Anas saja riwayat, diriwayatkan oleh berbagai-bagai sahabat tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang paling penting untuk kita tahu apa? Betapa insan bernama Muhammad bin Abdullah itu wujud
Kok kata orang kata betul kan Nabi ni ada? Di dalam Christianity ada tokoh-tokoh pakar mereka bukan saja menceritakan sifat Nabi Isa, menafikan kewujudan Jesus. Jesus itu wujud ataupun tak, mereka nafikan dia wujud. Jesus seperti yang dipahami mereka tu, mereka dah tak wujud. Kita orang Islam kata wujud dan Nabi Isa. Mereka bukan menafikan sifat, menafikan kewujudan. Kebanyakan agama-agama mereka tak dapat membuktikan wujud ataupun tidak pengasas mereka tu. Ambillah agama apa pun. Minta maaf sekarang ni orang sensitif, tapi ini komparatif lah masjid kita bercerita tentang agama. Pengasas agama apa? Agama Buddha ke, agama Hindu ke apa? Apa yang boleh untuk mereka menceritakan itulah pengasas agama mereka, ataupun orang yang menyebut tentang agama mereka, yang memulakan agama mereka, itulah sifat dia. Bukan saja tak dapat menceritakan sifat rambutnya, matanya, tingginya macam mana, berjalan macam mana, bercakap macam mana, diam macam mana, baju pakai macam mana, warna baju macam mana, kuda yang dia naik macam mana, unta yang dia naik nama apa, senjata dia nama apa, celak dia macam mana bekasnya, baju dia berapa lai. Bukan saja tak boleh cerita itu, bahkan tak boleh cerita dia tu sendiri keturunan apa. Agama yang dipelihara oleh Tuhan, tidak ada satu agama. Hatta kalau kita suruh orang sifatkan Hitler, tu pun ada gambar. Mungkin tak ramai orang Jerman boleh ceritakan tentang Hitler. Mussolini ataupun Soekarno ke, mungkin orang, tapi orang tak boleh cerita macam mana dia tidur, macam mana cara dia bangun daripada tidur, macam mana keadaan bila bangun, macam mana ketika dia pergi bilik air. Anas boleh cerita macam mana Nabi pergi bilik buang air dalam hadis. Sebab itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Ini makna yang Allah jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sya'ruhu laisa bi ja'din wala sabt. Terjemahan dia di sini, rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus. Okey. Asmaral laun. Warna kulitnya coklat. Di sini ini saya sebut. Tengok. Ini ilmu hadis. Bila Humaid bawa hadis daripada Anas, dia kata asmarul laun. Asmarul laun ni nak terjemah dia sama dengan tadi hadis Anas tadi yang bukan datang melalui riwayat Humaid yang pertama yang kita baca tadi. Kita tengok bahawasanya iaitu hadis daripada Rabi'ah bin Abdul Rahman yang merupakan salah seorang daripada anak murid Anas. Dia bagi tahu bahawasanya Nabi ini wala bil Adam. Nabi tidak apa? Tidak, kulitnya tidak sawo matang, ataupun Ustaz ikut terjemahan Ustaz Wafiq ni maksudnya kulitnya bukan hitam manis. Adam ni hitam manis, kehitaman, bukan. Dia putih tapi tak juga terlalu putih sopak, dia tidak juga sawo matang ataupun hitam manis. Dia pertengahan. Tapi riwayat Humaid ni dia kata asmarul laun. Kulit dia coklat. Ulama hadis di kalangan mereka kata ada keliru pada lafaz. Mungkin rawi keliru. Mungkin bukan asmarul laun. Sepatutnya kalau nak kata azharul laun. Kulitnya cantik. Kalau tidak dia bertentangan dengan sifat yang telah dibagi tahu oleh semua anak murid Anas yang mendengar Anas cerita. Sebahagian kata dia bukan nak kata dia kulit Nabi tu coklat. Dia kata nak ceritanya pasal orang ni bila nak sifatkan tu, dia nak cerita dia putih
tapi ada campuran, bukan terlalu putih pekat tu, ada campuran sedikit kemerahan. Itu yang dia nak sifatkan, itu yang dia kata asmarul laun. Itu satu tafsiran terhadap perkataan ni. Selain dia kata, macam Ibnul Jauzi, dia ekstrim sikit. Bukanlah ekstrim ni jangan faham, Mufti Perlis kata Ibnul Jauzi ekstrim. Ya, sebahagian hukuman Ibnul Jauzi itu pada hadis ekstrim, dia hukum palsu, banyak hadis yang tak palsu. Tapi dalam kes ni, kerana ada perkataan ni, Ibnul Jauzi kata hadis ni palsu, tak boleh terima, bercanggah dengan riwayat lain. Tapi kalau kita tak mau kata hadis ni sanad yang sahih, cuma ketika orang sifatkan, mungkin dia sebut, sama ada dia sebut azharul laun, ataupun dia nak kata asmarul laun tu nak maksud putih, taklah pekat, tapi adalah sikit kemerahan, itu mungkin maksud dia. Kerana ini boleh di backup dengan riwayat-riwayat yang lain, jika kita dengan kita menerima apa yang ada dalam riwayat ni. Yang penting dia nak sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza masya yatakaffa'u, jika berjalan pergerakannya condong ke hadapan. Ustaz Wafiq ni bagus. Bagus dia punya terjemah ni, ayat dia bagus. Nabi ni yatakaffa' ni, Nabi ni bila dia berjalan, dalam sebagian riwayat dia kata yanhad min sabab, macam dia turun daripada tempat yang condong. Maksudnya Nabi SAW berjalan agak cepat. Tapi bukan kalut. Kalut lain. Yang tu yang orang kata pagi man kalut ke mat kalut tu lain. Nah, Nabi ni dia jalan cepat. Maksud dia berjalan, ada orang yang ada urusan, bukan orang yang tak ada kerja. Jalan cepat. Dan Mula Qari kata, bila dia angkat kaki raf'an ba'inan, maksud dia bila dia angkat kaki tu nampak dia angkat, bukan jenis jalan kaki heret macam malas. Tengok orang berjalan, saya juga pantang dengan sebagai orang duk berjalan tu. Kalau interview dia masuk mai kan, kita tengok dia berjalan tu, dia keluar kita buat keputusan dah, tak terima. Ya, Ibnu Abbas kata masya masyan mujmi'an, masya masyan mujtami'an, berjalan dengan jalan yang sepenuhnya. Yu'rafu annahu laisa bimasyin ajizin wala kaslan, kata Ibn Abbas. Diketahui bahawasanya dia bukan jalan satu orang yang lemah dan pemalas. Sehingga sahabat kata, tak pernah tengok orang jalan macam Nabi. Nabi cergas, dia punya jalan, berjalan dengan cergas. Dan inilah sifat orang yang zuhimam, orang yang ada kerja. Orang yang tak ada kerja jalan slow, jom lah, tak apa, kau mana bayar. Kita cukup bantang, susah berkawan dengan orang macam tu. Tak jadi kerja kawan dengan orang macam tu. Nak ajak minum kopi boleh lah, kaki sembang lah, tak ada. Tapi nak ajak buat kerja tak boleh. Contoh Nabi SAW. Sebab itu kita tengok tokoh ni, Allah takdirkan dalam dunia ni, tokoh, cara dia berjalan pun tokoh. Kalau mari berjalan mana tu belum belai main tu, tak boleh jadi tokoh. Kalau dalam politik, merintah negeri lembab, nak heret kaki pun malas. Yalah manusia, saya ada kadang-kadang kawan-kawan berjalan, kalau muda-muda sikit pada saya pernah, dia kata entah patah balik main, entah jalan balik nak tengok, angkat kaki elok-elok. Dia kata pasal apa Ustaz? Jalan elok-elok. Dia jadi terbiasa. Dan kita niat kerana nak ikut sunnah Nabi SAW. Memang kita tak mungkin sebiji macam Nabi, tapi Nabi berjalan orang yang ada kerja. Seakan-akan dia jalan, dia turun daripada tempat yang tinggi. Maksud dia jalan cepat. Bukan cepat tu sampai orang kata kelang kabut buat kerja kan.
Masuk orang berjalan dah kerja. Dan ini yang disebut di dalam sunnah Nabi SAW, yang nak bagi tahu bagaimana Allah jadikan itulah sifat Nabi. Untuk kita, kalau kita rendah, memang tak boleh tinggi dah. Yang tu kita nak buat macam mana? Betul tak? Ciptaan Allah. Kalau kita tinggi, memang tak boleh dapat rendah dah. Apa yang ada pada diri Nabi ni adalah sifat kesempurnaan diri dia. Tapi berjalan, kemaskan diri, tidak ekstrim, adalah merupakan ciri-ciri khalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu ataupun khalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ciptaan yang Allah jadikan pada khalqan Nabi, pada ciptaan kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah takdirkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang berikutnya lagi, saya ingat pendek, hampir sampai pukul 11. InsyaAllah nanti tuan-tuan bila kuliah yang akan datang, bawa lagi ini yang ni. Jangan pergi simpan, rendam ayak, minum dia tak boleh. Bawa yang ni, dan saya harap Ustaz Wafiq dengan juhud dia ni, setiap hari dia terjemah lama-lama, habislah Syama'il Nabi SAW ni diterjemahkan oleh Ustaz Wafiq, dan kita mungkin Jabatan Mufti boleh keluarkan terjemahan ini untuk membantu. Ini pun juga sesuatu yang baik untuk dijadikan sebagai satu rujukan kita bersama. Kerana Ustaz Afiq ni saya tengok dia Allah, saya tak baca semua lagi. Saya tengok 2-3 hadis ni dia hebat juga, perkataan-perkataan yang dia pilih ni boleh memberi manfaat bagi kita insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan? Tak ada. Tuan malam tadi soalan banyak lah.